Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Alhamdulillah hari ini kita dapat lagi buat video yang ketiga untuk kelas yang ketiga. Mungkin dengan berkat doa kamu supaya cikgu terus kuat, cikgu terus istiqamah dalam projek sedekah ilmu ini kepada pelajar-pelajar SPM yang akan menghadapi peperiksaan pada Januari tahun depan. Moga semua ini dapat menjadi rujukan dan panduan kamu sebelum kamu menduduki paper sejarah. Okey, hari ini kelas kita akan bercakap tentang nasionalisme. Bahagian ni selalunya keluar soalan esei dan struktur. Untuk soalan objektif nanti cikgu akan guide kamu satu-satu di mana soalan objektif itu untuk bahagian ketiga dalam bab 1 ini. Okey, mula-mula kamu kena tahu apa maksud nasionalisme. Kenapa kena tahu? Sebab benda ni boleh keluar soalan struktur ataupun bila kamu nak jawab soalan esei, jelaskan maksud nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan cinta kepada negara dan bangsa. Bila kita cinta kepada negara dan bangsa, membawa kepada semangat untuk berjuang mempertahankan negara, menjaga kedaulatan negara, menjaga maruah negara daripada dicemar, diburukkan oleh pihak luar ataupun kita berjuang untuk mempertahankan negara jika negara kita diserang atau diceroboh atau diperlakukan sesuka hati oleh pihak luar. Itu bermaksud nasionalisme. Okey, nasionalisme di Asia Tenggara ni dia terbahagi kepada dua tahap. Ingat terbahagi kepada dua tahap. Tahap yang pertama itu biasanya bersifat setempat, diperjuangkan oleh golongan tertentu di bahagian tertentu sahaja, tidak melibatkan seluruh. Tidak, contohnya kalau di Tanah Melayu tidak melibatkan seluruh negeri-negeri di Tanah Melayu, hanya berlaku di kawasan tertentu. Kemudian tidak mempunyai organisasi politik, diperjuangkan oleh golongan pertengahan seperti pembesar. Kemudian perjuangan itu sangat bersifat sederhana, contohnya menuntut tentang pembaharuan ekonomi, tentang kemajuan dalam pendidikan dan tidak menjuruskan kepada perjuangan untuk mendapat kemerdekaan kerana pada tahap pertama ini masyarakat Asia Tenggara masih kekurangan dari segi pertahanan, dari segi strategi, dari segi kepimpinan. Maka biasanya nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara ini gagal. Okey, so kenapa gagal? Disebabkan apa yang cikgu dah sebut tadi. Okey, dan nasionalisme tahap kedua dia lebih tersusun, di mana mempunyai organisasi politik ataupun mempunyai parti-parti politik tertentu untuk berjuang, untuk menyampaikan mesej, untuk menyusun strategi. Kemudian diperjuangkan oleh golongan berpendidikan. Maksud dia tokoh-tokoh nasionalis di Asia Tenggara ini telah mendapat sistem pendidikan dan mereka tahu untuk merancang strategi bagaimana untuk menyedarkan rakyat bagi menentang barat. Dan perjuangan pada tahap kedua ini lebih terarah iaitu untuk menuntut kemerdekaan. Dan biasanya nasionalisme pada tahap kedua di negara-negara Asia Tenggara ini menemui kejayaan apabila ada negara di Asia Tenggara yang memperolehi kemerdekaan akibat perjuangan nasionalisme yang sangat telus daripada rakyat, yang menunjukkan perpaduan daripada seluruh rakyat dari sesebuah negara. Okey. So, hari ini kelas kita cikgu akan ajar kat kamu tentang nasionalisme di Filipina. Okey, nasionalisme di Filipina tahap 1 dan tahap 2. Kamu kena tahu buat perbezaan tahap 1 dan tahap 2 sebab kadang-kadang soalan esei dia akan tanya jelaskan perubahan perjuangan nasionalisme di Filipina. Jadi kamu kena terangkan, kena tahu tentang perjuangan nasionalisme tahap 1 di Filipina dan tahap 2 di Filipina. Okey, dia macam ni. Kamu tengok ni kita ambil negara yang pertama, Filipina. Okey. Filipina kamu tahu dijajah oleh dua imperialis barat iaitu Spanyol dan Amerika Syarikat. Kita tengok bagaimana rakyat Filipina menderita, tertindas di bawah sistem birokrasi barat yang diperkenalkan oleh Spanyol dan Amerika Syarikat. Kita dah belajar bagaimana apabila Spanyol memperkenalkan sistem encomienda, sistem itu menindas penduduk dari segi kerahan tenaga, dari segi pembayaran cukai yang tinggi, sedangkan penduduk Asia Tenggara pada tahap awal tidak mempunyai pendapatan tetap. Jadi penindasan yang dilakukan oleh imperialis barat melalui pengenalan sistem birokrasi barat itu membawa kepada semangat untuk berjuang, semangat untuk mempertahankan kedaulatan, semangat untuk bangkit bagi menentang penindasan yang dibuat oleh barat. Maka wujudlah perjuangan nasionalisme dari rakyat di Asia Tenggara. Okey, kita tengok di Filipina pada tahap 1. Okey. Tahap 1 di Filipina diperjuangkan, kamu kena
mula-mula kena tengok tokoh. Okey, sebab nama tokoh ni dia boleh keluar dekat soalan objektif. Okey, tokoh nasionalis tahap pertama di Filipina nama dia Jose Rizal. Jose Rizal, silent J tu. Kadang-kadang bila kita kamu belajar, kamu akan sebut Jose Rizal. Tapi macam cikgu cakap dulu, dalam video yang terdahulu, ada student cikgu kata, cikgu, actually your wrong pronunciation, sebab tak boleh sebut Jose, kena sebut Jose Rizal, mas silent J ni. Okey, Jose Rizal ni adalah anak salah seorang pembesar di Filipina. Bila dia anak salah seorang pembesar, maka Jose Rizal berpeluang untuk mendapat sistem pendidikan barat dari sekolah-sekolah Sepanyol. Okey, jadi sebagai seorang golongan cerdik pandai tempatan, maksud dia di Filipina, Jose Rizal adalah golongan cerdik pandai tempatan atau golongan intelektual tempatan. Dia menyedari bahawa berlakunya penindasan yang dahsyat oleh Sepanyol terhadap bangsa Filipina. Bagaimana Sepanyol dengan rakusnya menguasai kekayaan Filipina, tetapi dalam masa yang sama mengabaikan dan menindas penduduk Filipina. Jadi sebagai seorang golongan cerdik pandai, Jose Rizal cuba menyedarkan rakyat untuk bangun menentang Sepanyol. Apa yang Jose Rizal buat? Yang pertama, Jose Rizal telah menulis, okey, dia telah menulis dalam novel dan dalam akhbar, okey. Antaranya yang pertama, Jose Rizal telah menulis dalam novel yang bertajuk Noli Me Tengiri. Okey, Noli Me Tengiri. Noli Me Tengiri ni apa maksud? Jangan sentuh daku. Jangan sentuh daku mungkin membawa mesej bahawa mesej ini ditujukan kepada Sepanyol, jangan terlalu menindas, jangan terlalu memperbodohkan masyarakat Filipina, bahawa mereka juga dalam masa yang sama mempunyai perasaan untuk bangkit berjuang. Okey, so ini perkara pertama yang Jose Rizal buat, menulis novel yang bertajuk Noli Me Tengiri. Dia juga menulis di dalam akhbar, okey, iaitu akhbar La Solidaridad. La Solidaridad. Okey, hati-hati, nama novel dan nama akhbar ni selalu keluar soalan objektif. So kamu kena tahu Noli Me Tengiri adalah novel yang ditulis oleh Jose Rizal, dan La Solidaridad adalah akhbar, di mana dalam akhbar tersebut Jose Rizal menulis tentang penindasan Sepanyol terhadap masyarakat Filipina. Okey, selain daripada menulis, apa yang dibuat oleh Jose Rizal untuk membangkitkan rasa nasionalisme rakyat Filipina bagi memperjuangkan negara Filipina? Yang kedua, Jose Rizal telah menuntut 3 perkara. Okey, dia telah menuntut atau membuat 3 tuntutan. Apa tuntutan yang dilakukan oleh Jose Rizal ni? Yang pertama, dia menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol. Filipina dijadikan wilayah Sepanyol. Okey, kamu mesti tertanya-tanya, kenapa Jose Rizal nak supaya Filipina ini dijadikan wilayah Sepanyol? Bukankah sepatutnya Filipina itu mendapat kemerdekaan? Bukankah sepatutnya Filipina itu dibebaskan oleh Sepanyol? Tetapi kenapa Jose Rizal minta Filipina dijadikan wilayah Sepanyol? Maksud tuntutan Jose Rizal ini ialah dia nak supaya Sepanyol menjadikan negara Filipina ni seolah-olah negara Sepanyol. Layan rakyat Filipina seperti melayan rakyat Sepanyol. Okey, buat pembaharuan, buat pembangunan di Filipina seolah-olah Sepanyol membangunkan negara mereka sendiri. Jangan menindas dan hanya jangan mencuri kekayaan bahan mentah sahaja. Itu maksud Jose Rizal ketika dia menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol. Okey, tuntutan yang kedua yang dibuat oleh Jose Rizal ialah dia menuntut supaya bangsa Filipina diberi hak yang sama. Okey, bangsa Filipina diberi hak yang sama. Okey, apabila golongan imperialis barat datang ke Asia Tenggara, biasanya mereka akan melayan penduduk Asia Tenggara seolah-olah the second class. Okey, sebab penduduk Asia Tenggara adalah negara yang dijajah, negara yang tidak mengalami revolusi perindustrian, dan bagi pemikiran imperialis barat itu, masyarakat Asia Tenggara menduduki strata sosial yang rendah. So that's why
Jose Rizal ni menuntut supaya berikan hak yang sama kepada bangsa Filipina, sebab masyarakat Filipina juga adalah manusia, dan bagaimana Sepanyol mencuri kekayaan bahan mentah Filipina, maka tolong berikan hak yang sama kepada bangsa Filipina. Tetapi ini tidak dilakukan oleh imperialis barat, sebab kes double standard ni berlaku kepada mana-mana negara di Asia Tenggara ketiga di bawah imperialis barat. Okey, tuntutan yang ketiga ialah Jose Rizal meminta agar bangsa Filipina diberi kebebasan bersuara. Okey, dia minta supaya bangsa Filipina diberi kebebasan bersuara. Bermaksud bangsa Filipina, rakyat Filipina berhak untuk menyuarakan ketidakpuas hati, berhak untuk menyuarakan bahawa mereka ditindas, dipaksa bekerja tanpa dibayar upah. Manusia jika disuruh bekerja tanpa dibayar upah ni adalah satu penindasan dahsyat, okey? Sebab walau kita macam mana pun, walau kita bodoh macam mana pun, tak ada pendidikan, tak ada manusia yang hendak bekerja tanpa dibayar upah. Okey, sedangkan kekayaan ekonomi itu, keuntungan itu dicuri, dikuasai, direbut semuanya oleh bangsa Sepanyol. Tetapi mereka langsung terus menutup dan memperbodohkan masyarakat Filipina ini sewenang-wenangnya. Jadi ini 3 tuntutan yang dibuat oleh Jose Rizal. Very simple tuntutan tu. Tetapi adakah tuntutan ini dipenuhi oleh Sepanyol? Adakah 3 tuntutan yang disuarakan oleh Jose Rizal ini didengari dan dilayan oleh pihak Sepanyol? Tidak. Okey, malah bila tuntutan dia tidak dilayan, apa yang Jose Rizal buat? Dia buat perkara yang ketiga, iaitu dia menubuhkan Liga Filipina. Okey, dia menubuhkan Liga Filipina yang bertujuan untuk menuntut pembaharuan. Okey, menuntut supaya Sepanyol membuat pembaharuan dalam 3 aspek. Okey, membuat pembaharuan dalam bidang politik, okey, dalam bidang sosial dan dalam bidang ekonomi. 3 perkara yang dibuat oleh Jose Rizal ni sangat-sangat simple bagi seorang pejuang, bagi seorang nasionalis tahap pertama di Asia Tenggara. Nampak? Yang pertama, dia hanya mampu menulis untuk menyedarkan rakyat, untuk bagi tahu rakyat bahawa betapa bangsa Filipina, betapa masyarakat di Asia Tenggara ini sangat-sangat ketinggalan dan sangat-sangat lemah dari segi pemikiran, dari segi teknologi dibandingkan dengan bangsa barat. Okey, yang kedua, dia cuma menuntut 3 perkara. Dan terakhir, bila tuntutan dia tidak dilayan, dia telah menubuhkan Liga Filipina yang menuntut pembaharuan ekonomi, sosial dan politik daripada Sepanyol terhadap bangsa Filipina. Tetapi 3 perkara yang dibuat oleh Jose Rizal ini tidak dilayan, malah menjadi satu kebimbangan kepada Sepanyol. Jadi apa yang terjadi kepada Jose Rizal? Apabila perjuangan dia itu dianggap membimbangkan Sepanyol, menggugat kuasa Sepanyol di Filipina, maka akhirnya Jose Rizal ini telah ditangkap, okey, dibuang negeri ke Dapitan Mindanao dan akhirnya dibunuh. Okey, beliau ditangkap, dibuang negeri ke Dapitan Mindanao dan akhirnya dibunuh. Maka berakhirlah perjuangan nasionalisme tahap pertama di Filipina, walaupun sederhana tetapi menerima hukuman bunuh. Okey, kamu kena tahu dia ini telah ditangkap, okey, dibuang negeri dan akhirnya dibunuh. Ini pengakhiran kisah dia. Pengakhiran terhadap seorang tokoh nasionalis yang menuntut secara sederhana daripada imperialis barat. Tidak dilayan, malah dibunuh. Okey, so sekarang kita pergi pula nasionalisme tahap kedua di Filipina. Cikgu Padang. Okey, tahap kedua di Filipina diperjuangkan oleh 2 tokoh. Tahap kedua di Filipina diperjuangkan oleh 2 tokoh. Tahap kedua perjuangan nasionalisme di Filipina ini melibatkan perjuangan secara radikal, secara ganas, dengan melancarkan pemberontakan secara bersenjata. Dekat sini soalan akan tanya, mengapakah perjuangan nasionalisme itu dari sederhana bertukar menjadi radikal pada tahap kedua di Asia Tenggara? Kerana perjuangan yang bersifat sederhana pada tahap pertama itu gagal. Kerana perjuangan yang bersifat sederhana dan baik itu tidak dipenuhi oleh pihak barat. Maka akhirnya masyarakat Asia Tenggara yang hilang sabar dan rasa sering tertindas akan memperjuangkan nasionalisme itu secara lebih radikal pada tahap yang kedua. Okey, tahap kedua nasionalisme di Filipina diperjuangkan oleh seorang tokoh nasionalis, nama dia Andres Bonifacio.
Okey, Andres Bonifacio dia rasa sangat-sangat terkilan kerana Jose Rizal telah dibunuh, sedangkan perjuangan Jose Rizal itu terlalu sederhana. Maka Andres Bonifacio mengambil langkah untuk berjuang menentang Sepanyol secara ganas, secara radikal, secara revolusi bersenjata. Maka apa yang dibuat oleh Andres? Andres telah yang pertama menubuhkan Katipunan. Okey, Katipunan ini sebuah pertubuhan politik yang akan memperjuangkan secara revolusi bersenjata. Yang kedua, Andres telah menggunakan Akbar Kalayan. Dia menggunakan Akbar Kalayan untuk menyatukan rakyat Filipina, untuk menyedarkan rakyat Filipina, menyatukan rakyat Filipina supaya sedar untuk bangkit berjuang menentang Sepanyol. Maka Andres Bonifacio menggunakan Akbar Kalayan. Akbar Kalayan dan pertubuhan Katipunan ni, hati-hati, ni skop soalan objektif. Okey, kemudian akhirnya yang ketiga, Andres telah melancarkan pemberontakan bersenjata ataupun revolusi bersenjata menentang Sepanyol. Dia sanggup lancarkan pemberontakan senjata menentang satu kuasa barat yang kuat. Kamu bayangkan betapa hebatnya semangat nasionalisme yang dimiliki oleh Andres Bonifacio tanpa perasaan takut, even though sedar bahawa Filipina ini kekurangan dari segi senjata moden, kekurangan dari segi sistem pertahanan dan strategi ketenteraan, tetapi Andres tetap untuk bangun melancarkan revolusi bersenjata menentang Sepanyol. Adakah perjuangan dia berjaya? Tidak. Kenapa perjuangan dia tidak berjaya? Sebab dia telah dibunuh oleh rakan senegara dia, iaitu Emilio Aguinaldo. Hati-hati nama selalu keluar dekat soalan objektif. Okey, dia telah dibunuh. Okay. So, tokoh nasionalis yang kedua di Filipina adalah Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Okay. Emilio ni sebenarnya adalah sahabat kepada Andres, juga adalah ahli kepada Katipunan. Tetapi Emilio ini tersalah langkah apabila dia sanggup bekerjasama dengan Amerika Syarikat, percaya dengan janji-janji Amerika Syarikat untuk membebaskan Filipina daripada Sepanyol. Dengan kerjasama Amerika Syarikat, maka Andres berjaya untuk menghalau Sepanyol keluar daripada bumi Filipina. Memang berjaya, tetapi Andres terlupa bahawa Amerika Syarikat itu adalah salah satu kuasa imperialis barat yang sedang mencari tanah jajahan, yang sedang dalam niat untuk menguasai bahan mentah di Asia Tenggara. Sebab itu, apabila Amerika Syarikat berjaya membantu Filipina untuk menghalau, untuk mengusir keluar Sepanyol daripada bumi Filipina, kemerdekaan Filipina tidak diiktiraf. Bermaksud, walaupun Emilio ini telah bekerjasama dengan Amerika Syarikat, berjuang untuk mengusir Sepanyol keluar daripada Filipina, memang berjaya. Sebab Amerika Syarikat juga satu kuasa barat yang mampu mengalahkan kuasa Sepanyol. Tetapi kemerdekaan Filipina tidak diiktiraf. Kenapa tidak diiktiraf? Sebab selepas itu Filipina dijajah oleh Amerika Syarikat. Okey, nampak Emilio telah bekerjasama dengan US. Okey, dan kerjasama ini berjaya. Okey, berjaya untuk mengusir Sepanyol. Tetapi kemerdekaan tidak diiktiraf. Sepatutnya Emilio boleh mengisytiharkan kemerdekaan Filipina apabila Sepanyol berjaya diusir keluar daripada Filipina. Malangnya kemerdekaan Filipina tidak diiktiraf. Okey, kemerdekaan di Filipina tidak diiktiraf. Tidak diiktiraf oleh siapa? Tidak diiktiraf oleh US sendiri. Kenapa US tidak mengiktiraf? Sebab US pula menjajah Filipina. Bukankah US juga satu kuasa imperialis barat yang sedang mencari tanah jajahan di Asia Tenggara? Maka kesempatan ini digunakan oleh pihak Amerika Syarikat untuk menjajah Filipina. Dan apabila ketika berlakunya penjajahan US di Filipina ini, Emilio ini cuba berjuang secara revolusi. Okey, dia berjuang secara revolusi, secara pemberontakan untuk menghalau Amerika Syarikat keluar. Tetapi beliau ditangkap dan perjuangan dia berakhir.
Tetapi kemudian perjuangan nasionalisme di Filipina bertukar menjadi sederhana dan Amerika Syarikat terpaksa membenarkan perjuangan-perjuangan yang bersifat sederhana yang diperjuangkan oleh rakyat Filipina. Dan ketiga itu, perjuangan secara sederhana ini dilakukan oleh seorang tokoh Filipina yang bernama Sergio Osmeña. So, nasionalis yang ketiga di Filipina ialah Sergio Osmeña. Dan Sergio Osmeña berjuang secara sederhana untuk menuntut kemerdekaan, dan akhirnya perjuangan ini Filipina dimerdekakan oleh Amerika Syarikat bukan secara revolusi tetapi secara baik-baik seperti mana British memerdekakan kita. Okey, habislah kelas cikgu hari ini untuk nasionalisme di Filipina. InsyaAllah kelas yang lain, video yang lain, cikgu akan buat nasionalisme di negara lain di Asia Tenggara. Terima kasih kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.